Terima kasih Datuk Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyentuh beberapa isu yang berkaitan dengan cadangan pindaan terhadap Rang Undang-Undang Insolvensi 2023 yang dibentangkan bacaan kali kedua pada hari ini. Semasa Malaysia diuji dengan pandemik wabak COVID-19 yang memberikan kesan terhadap kehidupan seharian rakyat, Kerajaan Perikatan Nasional waktu itu telah menggubal dan meluluskan satu akta baru yang dinamakan Akta Langkah-Langkah Sementara bagi mengurangkan kesan penyakit coronavirus 2019 ataupun COVID-19 2020 ataupun Akta 829 atau singkatnya Akta COVID-19. Akta tersebut telah diwartakan dan mula berkuat kuasa mulai 23 Oktober 2020. Kerajaan sewaktu di bawah kepimpinan saya telah memastikan banyak langkah-langkah diluluskan dalam akta tersebut dan di antara langkah yang agak signifikan ialah had ambang penghakiman yang membolehkan seseorang diisytiharkan bangkrap dinaikkan daripada RM50,000 kepada RM100,000. Dan ini merujuk khusus di bawah Seksyen 20 Akta COVID-19. Langkah-langkah strategik tersebut telah pun diambil oleh kerajaan waktu itu pada saat-saat getir dalam menghalangi pandemik COVID-19. Ternyata telah menyelamatkan ramai individu rakyat Malaysia daripada berdepan dengan masalah kebangkrapan ini. Tuan Ketua, menurut statistik Jabatan Insolvensi Malaysia, antara tahun 2019 dan 2023, orang Melayu mencatatkan kes bankrupt tertinggi sebanyak 58.28%, manakala China 29.96%, India 7.91% dan lain-lain 8.67%. Dan jika dilihat dari segi ambang keberhutangan, sebahagian besar kes kebangkrapan iaitu 64.8% adalah antara RM100,000 sehingga RM499,999. Manakala 20.96% adalah untuk ambang antara RM50,000 hingga RM99,999. Justru persoalan berbangkit, apakah perancangan khusus yang akan diambil oleh pihak kerajaan terhadap kes kebangkrapan yang melibatkan hutang melebihi RM50,000, memandangkan hanya sekitar RM130,000 ataupun 130,000 orang, 50% daripada 260,000 kes bankrupt yang layak untuk mendapat pelepasan kebangkrapan mereka. Walaupun secara dasarnya pindaan terhadap Seksyen 33B dalam kurungan 2A Akta 360 ini menambah dua kategori pelepasan bankrupt baru tanpa bantahan pemiutang, namun penekanan khusus juga harus diberikan oleh kerajaan terhadap usaha untuk membantu individu muflis untuk bangkit dan membina semula ekonomi mereka. Dan ini penting supaya status kebangkrapan tidak kekal sepanjang hayat. Sebaliknya menjadi pembakar semangat pada golongan ini untuk menyumbang kepada ekonomi negara. Antaranya ialah mengkaji semula proses pelepasan bankrupt bagi warga Malaysia yang bekerja di luar negara, yang mungkin mengambil masa yang agak lama untuk mendapatkan perintah mahkamah sebelum memohon keizinan daripada Jabatan Immigration. Pada hakikatnya, kebangkrapan adalah satu bentuk hukuman dan bukan satu skim pembayaran semula. Maka sekiranya si bankrupt telah menjalani hukuman pada suatu tempoh tertentu yang sesuai dengan kelakuan baik, maka seharusnya pelepasannya daripada status kebangkrapan disegerakan ataupun dipermudahkan tanpa melihat pada nilai ataupun jumlah hutang am yang difailkan. Saya juga menggesa agar diwujudkan kaedah pelepasan bersyarat yang lebih fleksibel untuk seorang boleh dilepaskan daripada status kebangkrapan.
Dan ini boleh dilakukan dengan syarat-syarat dan perjanjian tertentu agar lebih ramai individu dapat kembali membina kehidupan tanpa dibebani proses pelepasan status bankrupt yang terlalu lama. Tuan Ibu Ketua, sejauh manakah pula keberkesanan kawal selia penyedia kredit dan perkhidmatan kredit bukan bank yang semakin rancak di Malaysia ini seperti perkhidmatan Buy Now, Pay Later dengan izin BNPL bagi melindungi pengguna khususnya di kalangan belia agar mereka tidak terjerat dengan hutang memandangkan akta kredit pengguna masih belum lagi dibentangkan pada ketika ini. Dan ini kerana perkhidmatan BNPL yang kebanyakannya berkait dengan platform e-dagang mengenakan kadar charge yang tinggi jika terlewat bayar ansuran bulanannya. Malah kadar charge ataupun faedah BNPL ini boleh juga dikatakan lebih tinggi berbanding kadar charge untuk kad kredit. Dan jika dilihat dari sudut makro, BNPL boleh memberikan kesan pada kadar hutang isi rumah berbanding dengan keluaran dalam negara kasa yang tinggi, iaitu 89% berbanding 2021. Dan melihat pada kadar hutang isi rumah di Malaysia yang semakin meningkat daripada 1.27 trilion ringgit kepada 1.34 trilion ringgit, BNPL boleh memburukkan lagi masalah keberhutangan isi rumah sekiranya tiada sebarang bentuk intervensi tuntas dari pihak kerajaan diambil. Dan berdasarkan rekod Jabatan Insolvensi Malaysia, faktor terbesar kes kebankrapan adalah pinjaman peribadi dengan jumlah kes 20,754 iaitu mewakili 42.24% daripada keseluruhan faktor kebankrapan yang dilaporkan. Selain itu, pinjaman sewa beli kenderaan menyumbang 7,072 kes iaitu 14.39%. Kerajaan wajar juga meneliti cadangan QPAX tentang had tempoh bayaran pinjaman peribadi dan sewa beli kenderaan supaya dapat dipanjangkan daripada 10 tahun kepada 20 tahun bagi meningkatkan pendapatan boleh guna rakyat. Tuan Ibu Ketua, sebagai penutup, saya menggesa kerajaan dapat mengambil langkah-langkah yang konkret yang segera dan pragmatik untuk mengatasi masalah insolvensi di kalangan rakyat dengan pendekatan yang komprehensif dan memfokuskan pada perlindungan dan juga pemulihan keuangan rakyat. Diharapkan masalah ini akan dapat diatasi dengan lebih efektif lagi. Terima kasih, Tuan Ibu Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Paguh.